Alhamdulillah, hadirin hadirat, surah yang ke 112. Allah SWT turun surah yang terakhir berkenaan dengan Yahudi secara detail sekali lagi. Dan juga surah Taubah, surah Bara'ah berkenaan dengan munafikin, berkenaan dengan munafikin. Ini Allah Ta'ala sambung lagi daripada surah Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tentang kesesatan Yahudi, kesesatan Bani Israel khususnya. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan Yahudi dulu, walaupun sebut sebelum ni mukaddimah dia kedua-dua, Yahudi dan Nasara, tentang kesesatan mereka. Kesesatan mereka apa? Tidak ikut Taurat. Yahudi dan Nasara tidak ikut Injil, tidak. Dan sekarang datang Nabi SAW, di mana sebagai Rasul yang ditunggu, yang termaktub dalam Taurat, termaktub dalam Injil, yang mereka sudah buat perjanjian bila mari Nabi ni mereka akan bantu, mereka akan ikut. Jadi kita tengok wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang Yahudi dakwah, orang Nasara dakwah nahnu abna'ullah, kami ini anak-anak Allah, anak-anak Allah, wa ahibba'u. Anak Allah ni maksudnya bukan mereka, bukan dakwah seperti mana Nabi Isa anak Allah, Nabi Uzair itu anak Allah, tidak. Ini istilah yang mereka guna, kami ini kekasih-kekasih Allah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini orang yang khusus, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia kekasih-kekasih dia. Itu dakwah Yahudi dan Nasara. Mereka ni makhluk pilihan. Dia memang pun ada unsur benar dia pun. Dan Allah Ta'ala pun bagi tahu pada kita. Kita sudah baca dah. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala telah pilih mereka ala ilmin, berdasarkan ilmu, dari surah Ad-Dukhan. Dan mereka umat yang terpilih sebelum kita, sebelum umat Nabi SAW. Tapi mereka tidak bersyukur, tidak hargai. Tapi sampai peringkat mereka gulu, lebih daripada hak pula. Sehingga mereka dakwah lagu mana mereka langgar perintah Allah pun, kalau masuk neraka pun sekejap. Dan mereka kata mereka ini kesilapan mereka. Qul, bagi tahu pada mereka Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum, kalau begitu bagaimana kamu boleh diazab oleh Allah SWT dengan sebab dosa kamu? Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan kamu ni manusia seperti mana yang Allah SWT cipta lain-lain. Kemuliaan berdasarkan bangsa secara umum tu tidak menyebabkan kamu ni terkeluar daripada taklif. Seperti mana setiap orang dipertanggungjawabkan sebagai dunia ni tempat ujian. Bahkan kamu seperti mana manusia lain yang Allah Ta'ala jadikan. Yaghfiru liman yasha, adapun Allah dia boleh ampun siapa yang dia kehendaki, dia boleh azab siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala tidak terikat dengan siapa-siapa. Sebab apa? Walillahi mulkus sama, milik Allah belaka, sama ada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara kedua. Dan hanya kepada Allah semua ni akan dikembalikan. Ya ahlul kitab, khitab pada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang pada kamu rasul kami ni, yubayyinu lakum, yang akan terangkan kepada kamu, tetap tuntut daripada kami, perintah-perintah kami, yang mana ala fatratin minar rusul, ni jumlah mu'taridah, yang mana sudah berlalu tempoh daripada waktu tidak datang rasul-rasul di antara Nabi Isa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami utus ni antaqulu, supaya kamu tidak kata nanti ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak datang pada kami mana-mana rasul yang beri peringatan, yang memberi berita gembira. Faqad ja'akum basyirun, sekarang ni telah datang pada kamu basyirun wa nadhir, pemberi, kalau kamu taat kamu dapat syurga, kalau kamu derhaka maka ancaman neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Basyirun wa nadhir, sekarang telah datang pada kamu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika mana Nabi Musa bagi tahu pada kaum dia, ya qaum udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah, bersyukurlah nikmat yang Allah Taala telah bagi pada kamu. Gapo dia? Ja'ala fikum anbiya, Allah Taala jadikan di kalangan kamu para nabi. Dan wa ja'alakum muluka, dan Allah Taala bagi pada kamu kuasa. Seperti mana Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin, dan Allah Taala telah bagi pada kamu apa yang tidak diberi pada manusia lain. Nubuwah, kenabian,
orang soleh di kalangan kamu. Maka sekarang ni Allah Taala ungkit semua ni untuk khitab pada Yahudi Bani Israel yang masih lagi berada di tanah Haran. Cerita tentang Nabi Musa. Ya qaum, ingatlah ketika Nabi Musa bagi tahu pada kaum, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kamu negeri yang suci ni, Palestin, negeri Syam, allati kataballahu lakum, yang mana Allah Taala telah tentukan untuk kamu, telah tentukan kemenangan untuk kamu. Wala tartaddu ala, jangan kamu berpaling, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan jadi orang yang rugi, orang yang rugi. Maka apa jawab Bani Israel? Ya Musa, mereka kata, wahai Musa, inna fiha, di Palestin tu, di Syam tu, ada satu kaum yang jabbarin, yang ganas, yang tidak dengar, yang melakukan kezaliman. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhrujun, kami tidak akan masuk ke Syam tu sehinggalah mereka keluar daripada tempat tu dulu. Wa in yakhruju, sekiranya mereka keluar, barulah kami akan masuk. Ini jawapan Bani Israel selepas ditarbiyah oleh Nabi Musa AS. Dan Allah Taala perintah, dah jamin dah, kalau kamu masuk lawan mereka ni kaum yang zalim di satu tempat. Allah Taala muliakan Bani Israel, pengikut Nabi Musa, umat Nabi Musa. Maka sunnah Allah tidak berubah, dia kena ada mujahadah dan pengorbanan. Ini kita kena belajar. Ini isyarat daripada Quran. Nak bagi tamkin, maka mujahadah dan pengorbanan. Dia telah diberi jaminan akan dapat kemenangan. Kamu hanya masuk lawan mereka, kaum yang zalim, yang jabbar, yang melakukan kerosakan. Tapi Bani Israel jawab apa dengan Musa? Tak, mereka tak akan masuk. Mereka tidak mahu buat pengorbanan, tidak mahu buat mujahadah. Qala rajulani minal ladina yakhaf, berkata dua orang di kalangan orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan orang yang mana yakhafun an'am Allah, mereka takut dengan Allah kerana Allah telah bagi nikmat yang sangat banyak pada mereka berdua. Mereka kata kepada dia, udkhulu alaihimul bab, silakan masuk, marilah kita pakat masuk. Fa idza dakhaltumuhum, sekiranya kamu masuk, maka kamu pasti akan dapat mengalahkan mereka. Ini jaminan lagi. Siapa dia mereka berdua ni? Zahirnya seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun, tapi ini perintah daripada Nabi Musa, dia jadi susah sikit. Paling hampirlah seperti mana Imam Alusi dalam tafsir dia beritahu, maknanya Allah mana tak ada langsung ke Bani Israel yang terima apa dia ajakan Nabi Musa ni. Ada, tapi nak bagi tahu sikit. Sebab tu Allah Taala sebut dua orang ni untuk menyatakan sikit, yang menyatakan sikit. Jadi qala rajulun, berkata dua orang, ataupun dua orang yang terima. Dan ini zahir kita nampak paling hampir juga lah. Sebab Nabi Musa lepas tu kan pergi masa pergi jumpa Nabi Khidir kan, dia bawa anak murid dia. Mana ada lah, sebahagian tinggal dengan Nabi Harun, sebahagian seorang itu ikut Nabi Musa. Jadi selepas ditarbiyah ni ada juga yang benar-benar beriman, yang benar-benar ikut, tapi sedikit. Jadi Allah Taala bagi tahu, dan mereka begitu yakin dengan janji Nabi yang diberitahu kepada mereka melalui Nabi Musa AS. Mereka kata, udkhulu alaihimul, silakan masuk. Kalau kamu masuk pasti kamu dapat mengalahkan mereka. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah, dan hanya pada Allah fatawakkal, kamu kena bertawakal sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kata kepada dia, tak boleh dipujuk kita, mereka tuju pada Nabi Musa, ya Musa, inna lan nadkhula. Ini sya'nu, ini sifat Bani Israel. Allah Taala zahirkan perkara ni supaya kita umat Nabi ni belajar. Masalah tunduk pada perintah Allah ni payah. Mereka jawab kepada, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk. Sebab bila-bila madamu fiha, selagi mana kaum yang zalim jabbar tu ada tempat tu. Fadhhab anta, kamu pergilah, kamu dan Tuhan kamu pergilah kamu wahai Musa dan Tuhan kamu. Faqatilah, kamu berdua pergilah wahai, inna hahuna qa'idun, maka kami di sini akan duduk tunggu. Jadi ini jawapan Bani Israel. Jadi ini Allah Taala cerita pada kita sebagai mukaddimah untuk kritik Bani Israel zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku sejarah kamu. Qala rabbi, berkata Nabi Musa dengan keadaan sedih, inni la amliku illa nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diri aku dan saudara aku Harun. Maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkanlah di antara kami dengan kaum yang fasik, yang langgar. Qala fa in, Allah Ta'ala berfirman, fa innaha muharramatun alaihim, tepat tu diharamkan ke atas mereka selama 40 sana, selama 40 tahun.
Yatihuna fil ard, mereka berjalan di atas muka bumi tak tahu nak pergi mana. Yatahayyarun, yatihun ni yatahay. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka jangan kamu sedih bagi orang yang fasik begini. Ini hukum Allah SWT, tidak dapat keluar daripada tempat tu. Bagaimana tempat tu? Wallahu a'lam. Bagaimana? Allah Ta'ala cerita setakat ini. Nabi tak cerita pada kita. Nabi tak cerita pada kita. Cuma Nabi Musa AS bersama mereka ditarbiyah oleh Nabi Musa AS. Watlu alaihim, ni kisah seterusnya, kisah dua orang anak Nabi Adam. Kisah awal kita, kisah awal berkenaan dengan anak Nabi Adam. Bahawa kisah ni diceritakan sebagai apa? Untuk sempurnakan apa yang berlaku pada Bani Israel zaman Nabi Musa dengan sikap ada dua orang anak Adam. Isyarat daripada Allah SWT kepada kita umat Nabi, jangan jadi seperti mana apa yang telah berlaku ni. Jangan jadi seperti mana umat Nabi Musa, dia jangan jadi seperti mana salah seorang anak Adam. Anak Adam, dia kesal manusia bila tidak ada hubungan dengan Allah. Watlu alaihim, bacalah pada mereka wahai mak berkenaan dengan kisah dua orang anak Adam. Cerita yang benar ketika mana mereka berdua buat korban yang mana satu korban yang mana fatukubbila min ahadihima, salah seorang daripada mereka berdua ni korban mereka diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan salah seorang tidak diterima. Siapa dia ni? Ada Qabil dengan Habil. Wallahu a'lam. Hadis tak ada cerita nama ni, tak ada. Dah ada hadis Nabi sebut semua, hadis-hadis Nabi bagi tahu tidak berlaku apa mana-mana pembunuhan, melainkan dosa tu akan ditanggung juga oleh Ibnu Adamul Awwal, anak Adam yang mula-mula. Anak Adam itu adalah hadis Nabi. Anak Adam yang mula-mula ni anak Adam yang mula-mula. Nama tak ada, Nabi tak sebut. Nama tak sebut. Dan kita belajar banyak dah, Allah Ta'ala tak sebut kan surah Kahfi asal benda tidak penting, tahu nama tu tidak ada makna. Yang Allah Ta'ala nak kita ibrah ni Allah Ta'ala nak ambil. Jadi Allah Ta'ala suruh cerita pada sahabat Nabi, baca pada kita kisah ni dua orang anak ada, yang mana bila mereka buat korban ni, salah seorang korban mereka diterima dan salah seorang lagi korban mereka tidak diterima. Maka yang tidak diterima tu bagi tahu, qala tulannak, aku nak bunuh kamu. Nak marah, deki. Kerana deki. Qala innama, baka berkata yang korban dia diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sebenarnya Allah hanya terima korban daripada orang yang bertakwa pada Allah SWT. Bertakwa pada Allah SWT. Ni cerita apa? Cerita nak kritik Bani Israel. Sekarang ni Bani Israel deki dengan Nabi, tak puas hati, sehingga mereka nak bunuh Nabi. Jadi ni awak bagi cerita, ni cerita sejarah, ambil ibrah, ambil pengajaran. Ni telah berlaku dah. Jangan berlaku sekali lagi pada kamu. Kisah dua orang anak ada. Kerana deki semata, Bani Israel deki semata-mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata yang korban dia diterima tu, apabila yang deki tu nak bunuh dia kata bukan salah aku, Allah Ta'ala terima yang bertakwa pada Allah. Kalau kamu nak korban kamu diterima, maka bertakwa juga pada Allah. Ikut kita Allah. La in basatta ilayya yadaka, sekiranya kamu hulur tangan kamu untuk bunuh aku, tengok, ma ana bibasitin yadi ilayk, aku tidak akan balas tangan aku untuk bunuh kamu. Ini satu lagi Allah Ta'ala bagi tahu, bila satu orang itu ada hubungan dengan Allah, manusia dia akan dapat jadi manusia yang dapat kawal diri dengan sempurna. Seperti mana ni berlaku pada Osman radhiyallahu anhu. Osman ini perkataan Osman. Bila dia nak kena bunuh, dan ini perkataan sahabat-sahabat lain. Dia tak semihak dia tak semihak belah Ali belah Muawiyah. Bila mereka diserai paksa tak, dia tak malah buat nak agama. Kita tangan kita ni tumpah darah orang Islam, dia jiwa kena lagu tu, baru dia perbalahan permusuhan akan berhenti. Aku takut pada Allah SWT Rabbul Alamin. Ini apa punca kekuatan satu orang itu dapat kawal diri dengan sempurna. Takut pada Allah SWT sehingga sanggup dia korbankan diri dia. Korban ni. Hukum kita boleh faham hukum ni. Sebab tak lawan ni, sebab tak boleh balah. Tak boleh balah.
Maka larang apa dah? Situasi keadaan ni mempertahankan itu, syariat zaman kita boleh. Tapi hari ni tak boleh. Mana tasawuf? Maknanya Nabi Adam sudah jelas dah pada anak dia ni. Dilarang, balas lagu-lagu mana larang. Dan kita boleh faham kan, sebab malaikat bila suruh sujud, bila jadi kan Nabi Adam kan, malaikat bagi tahu makhluk yang melakukan tumpah darah ni kan. Jadi Nabi Adam sebagai generasi pertama kan, kawal, tarbiyah sempurna anak dia. So itu tidak berlaku pada generasi pertama ni. Tapi qadar Allah, deki punya fasa, tak berlaku juga. Jadi bila dia nak bunuh, maka dia terima korban dia zahirnya lah. Maka dia bagi tahu, kalau kamu nak datang untuk bunuh aku tidak akan balas. Sebab aku takut pada Allah SWT. Inni urid an tabu'a bi ismi wa ismika. Dan aku tidak balas sebab apa? Sebab aku nak supaya kamu menanggung dosa aku dan dosa kamu. Tak boleh balas, syariat zahir tak boleh balas. Sebab tu kita kena baca sesuai dengan keadaan dia. Maka fatakuna min ashabin nar, maka kamu akan jadi ahli neraka. Wadzalika jazaa'udh. Demikianlah balasan bagi orang salih. Tengok, fatawwa'at lahu nafsuhu. Tengok, dia tak boleh nak kawal diri dia. Ni orang yang mana tidak ada takut pada Allah, tidak ada takut pada hari akhirat. Diberi ancaman begini pun tak. Kalau kamu teruskan untuk bunuh aku ni, maka kamu kena tanggung dosa aku dan dosa kamu, dan kamu jadi ahli neraka. Diberitahu pun sebab tak ada kan. Bila benda tak ada, fatawwa'at lahu nafsuhu. Tengok, tawwa'a ni tak boleh nak kawal diri dia. Seorang lagi tu kalau orang nak bunuh dia boleh kawan. Sebab apa? Takut pada Allah SWT. Jadi ni alat yang mana manusia ni jadi waras apa-apa keadaan. Fatawwa'at nafsuhu, lalu dia telah ikut nafsu dia, tak nak kawan dia. Qatla akhi, lalu dia telah bunuh saudara dia. Faqatalahu, lalu telah bunuh. Fa asbaha minal khasirin, jadilah dia orang yang rugi. Jadi orang rugi. Fa ba'athallahu ghuraban, kita sambung pada Subhanakallahumma